صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam dan salam Malaysia Madani. Rusa Puan Rusmaliza binti Cik Ibrahim, Pegawai SIC Plus Sains Matematik, Sektor Pengurusan Sekolah PPD Kota Baru. Yang berusaha Puan Rusnani binti Husin, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Encik Hafizal Mufti bin Muhammad Nordin, Penolong Kanan HEM. Yang dihormati Puan Rozalini binti Muhammad, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1. Rakan seperjuangan Puan Tuan Zainu binti Tuan Abdul Rahman, penyelaras kelas DLP. Rakan-rakan guru, yang dihormati para ibu bapa dan penjaga anak-anak didik bakal tahun 1 sesi 2024-2025. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran dilafazkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya telah diberikan kesempatan kepada kita malam ini untuk mengadakan sesi taklimat berkaitan dengan kelas DLP bagi tahun 1 sesi 2024-2025. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada para ibu bapa kerana pihak kami mencuri sedikit masa tuan-puan pada malam ini bagi mendengar sedikit taklimat berkaitan dengan pembukaan kelas DLP. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Puan Rusnani binti Husin, Penolong Kanan Pentadbiran untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis pada malam ini, Puan Riza binti Abdul Aziz. Yang Berusaha Puan Rusmaliza binti Cik Ibrahim, Pegawai SIC Plus Sains Matematik PPD Kota Baru. Rakan saya PKN Cikgu Muhammad Hafizal Mufti, GBK Skip 1 Puan Rozalini, penyelaras kelas DLP Puan Zainu, guru-guru Skip 1 serta ibu bapa murid tahun 1 sesi 2024-2025. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rusmaliza kerana sudi meluangkan sedikit masa pada malam ini untuk memberi sedikit taklimat kepada para ibu bapa berkenaan dengan kelas DLP yang akan kita adakan pada sesi 2024-2025 nanti. Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada para ibu bapa walaupun tak ramai lagi masuk, mungkin akan masuklah. Untuk pengetahuan Puan Rusmaliza, untuk pengetahuan Puan Rusmaliza, murid tahun 1 yang telah mendaftarkan ke Skip 1 pada tahun ini berjumlah 78 orang. Kerana sekolah kita Skip 1 bermula pada tahun ini merupakan sekolah kawalan, maka kita pihak sekolah tidak boleh mengambil sesuka hati kemasukan pelajar kerana ia telah ditagin oleh pihak jabatan sebagai sekolah kawalan bagi kelas tahun 1. Jadi seperti yang kita ibu bapa sedia maklum bahawa kelas DLP
ialah kelas pembelajaran subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Jadi bertujuan untuk memberi pendedahan kepada murid-murid kita kepada bahasa Inggeris bagi membantu meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Dan saya tidak mahu bercakap panjang kerana yang lebih arif akan memberi taklimat secara lebih detail kepada para ibu bapa untuk memahami dan membuat penilaian dan membuat pilihan yang tepat anak anda untuk kemasukan ke kelas DLP ataupun kelas biasa. Oleh itu, saya tidak saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan serahkan balik kepada juruacara majlis. Terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Rosnani binti Hussein, penolong kanan pentadbiran atas ucapan yang telah disampaikan. Pelbagai persoalan yang timbul oleh para ibu bapa tentang kelas DLP iaitu Dual Language Program, di antaranya ialah keboleupayaan pihak sekolah untuk memberikan pengetahuan, kefahaman dan pengisian ilmu yang terbaik untuk anak-anak mereka. Yang kedua, hala tuju anak-anak selepas sekolah rendah dan apakah keistimewaan yang diperolehi oleh anak-anak ini selepas melepasi sekolah rendah untuk menuju ke sekolah menengah dan seterusnya ke pusat-pusat pengajian tinggi. Begitu banyak persoalan yang timbul di benak para ibu bapa. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, diteruskan acara. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Puan Yang Berusaha Puan Rosmaliza binti Cik Ibrahim, Pegawai SIC Plus Sains Matematik, Sektor Pengurusan Sekolah PPD Kota Baru untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Terima kasih. Boleh dengar suara saya ke? Boleh. Alhamdulillah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis, Puan Noriza binti Abdul Aziz, Yang Berusaha Puan Rosnani binti Hussein, Penolong Kanan Pentadbiran SK Ismail Petra, Encik Muhammad Hafizal Mufti bin Mat Nordin, PKM SK Ismail Petra 1 dan Puan Rozalini Muhammad, Guru Bimbingan Kaunseling, dan tidak dilupakan Puan Zainu selaku penyelaras DLP SK Ismail Petra 1, guru-guru serta ibu bapa yang saya hormati sekalian. So first and foremost, tu bit dah bahasa Inggeris ke? Penyelaras DLP ke? Alright. So first and foremost saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada ibu bapa kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk mendengar sedikit sebanyak perkongsian daripada saya tentang program DLP ni. Saya mewakili pegawai pendidikan daerah Kota Baru mengucapkan terima kasih di atas komitmen tuan-tuan dan puan-puan dan kesudian tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masalah bersama kami pada malam ini untuk menerima sedikit taklimat tentang pengupayaan program DLP di peringkat sekolah rendah. Diharap sesi ini dapat mencapai objektif di mana saya dengar tadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin ingin mengetahui tentang bagaimana keboleupayaan program DLP ini dapat dicapai di peringkat sekolah rendah. Okey, yang keduanya ialah bagaimana hala tuju anak-anak ini nak disalurkan daripada sekolah rendah ke sekolah menengah dan seterusnya kepada peringkat yang lebih tinggilah, insya-Allah. Saya cubalah penuhi hasrat yang kita nak capai ini sedikit sebanyak. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya kongsikan skrin. Sekejap. Okey, boleh nampak skrin saya dengan jelas ke tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Kalau boleh nampak skrin saya dengan jelas sebab saya tak boleh nampak dah tuan-tuan dan puan-puan ni bila saya share skrin ni. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi reaction ataupun boleh nyatakan dekat melalui voice ni sama ada boleh dapat slide saya ni dengan jelas ke tidak. Alright. So sebelum saya teruskan, okay, saya adalah SISC Plus School Improvement Specialist Coach.
di PPD Kota Baru di sektor pembelajaran. Nama saya Rosmaliza binti Cik Ibrahim dan saya juga adalah ditugaskan untuk mencapailah objektif sesi pada malam ini, iaitu yang pertama saya akan terangkan tentang garis panduan pelaksanaan DLP sekolah rendah. Okay. Dan DLP juga ada di sekolah menengah. Okay. Untuk malam ni, skop kita adalah sekolah rendah lah dalam daerah Kota Baru. Yang kedua ialah kita nak hebahkan tata cara permohonan untuk menyertai kelas DLP, especially di sekolah SK Ismail Petra 1 ni. Dan di akhir sesi ini, kita buka ruangan kepada ibu bapa untuk bersoal jawab tentang DLP. Mungkin ada sebahagian daripada penerangan saya ni belum capai apa yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan. Tuan-tuan bolehlah tanya selepas sesi ini. Baiklah, kita teruskan. Okey, di unit Sains Matematik PPD Kota Baru, saya perkenalkan inilah tim Sains dan Matematik di PPD Kota Baru yang diterajui oleh Puan Salma binti Abdul Rahman selaku ketua unit kami di PPD Kota Baru. Okey, di unit Sains Matematik ini, saya adalah desk officer untuk program dual language. Alright, dan selainnya ini adalah pegawai yang menguruskanlah subjek sains dan matematik di PPD Kota Baru. Okay, tugas saya ialah menjalankan bimbingan bagi pengurusan DLP mulai tahun 2024 dan 2025. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah sebenarnya mantan guru di sekolah juga dan saya juga pernah mengajar di kelas DLP sejak daripada posting tahun 2007 sehinggalah saya meninggalkan sekolah dan masuk ke PPD tahun ini juga pada bulan 7. Okay, pada bulan 7 saya menyertai PPD Kota Baru. Okay, namun demikian tugas saya di PPD adalah menjalankan sesi libat urus kepada penyelaras DLP peringkat daerah Kota Baru, melakukan bimbingan kelompok dari semasa ke semasa untuk membolehkan program DLP ini diupayakan di peringkat sekolah, dan seterusnya saya akan memastikan garis panduan pelaksanaan DLP ini dipatuhilah sepanjang sekolah mengupayakan program tersebut, dan sebarang data dan pengurusan tentang program DLP ini juga adalah di bawah tanggungjawab saya. Alright, selain itu juga saya akan turun juga ke sekolah untuk menjalankan verifikasi sekiranya ada isu yang perlu diselesaikan bagi program dual language ini. Okay, so sedikit tentang latar belakang DLP. Ini adalah sebagaimana yang saya paparkan di sini adalah surat perkeliling ikhtisas tentang garis panduan pelaksanaan dual language program yang telah dikeluarkan mulai tahun 2020. Dan penambahbaikannya juga telah dihantar. Mula-mula program DLP ini telah diperkenalkan di peringkat rintis pada tahun 2018. Tetapi garis panduan ini telah ditambah baik, dan ini adalah yang terbaharulah untuk program dual language. Apa itu program dual language ataupun dual language program ini? Adalah program yang berasaskan untuk meningkatkan masa bagi pendedahan murid kepada bahasa Inggeris dan membantu penguasaan murid-murid dalam bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran subjek sains dan matematik. Makna kata, untuk program DLP ini adalah murid belajar sains dan matematik menggunakan bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris. Dan ini adalah untuk mencapai objektif di mana nak beri peluang kepada murid-murid untuk meningkatkan akses dan penerokaan bagi bidang ilmu untuk bersaing di peringkat global. Bila kita cetuskan idea ini, iaitu nak tingkat akses ni, maksudnya begini. Kalau murid itu telah diberikan pendedahan di peringkat menengah rendah lagi, di peringkat rendah lagi, sekolah rendah lagi, murid-murid telah diberi peluang untuk menggunakan bahasa Inggeris semasa belajar sains dan matematik. Jadi tidak mustahil lah sekiranya murid-murid ini boleh keluarkan potensi masing-masing untuk terus berjaya di masa hadapan, especially bila dimasuk ke peringkat sekolah menengah dan juga peringkat tertiary iaitu di universiti serta di peringkat
pekerjaan nanti. Okey, seterusnya untuk meningkatkan kebolehpasaran murid dalam alam pekerjaan, which is bahasa Inggeris ni menjadi bahasa pengantar. Kita tak katalah bahasa Melayu tu diketepikan, tidak. Okey, program dual language program ini juga adalah selaras dengan dasar MBM MBI, iaitu memartabatkan bahasa Melayu. MBM MBI ini adalah di mana kedua-dua bahasa itu diperkasakan, which is kita martabatkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris juga tidak diketepikan. Okey, dan seterusnya, apakah mata pelajaran DLP? Okey, kalau anak-anak tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam kelas DLP ni, okey, subjek mana yang mereka akan belajar dalam bahasa Inggeris? Ada 2 subjek sahaja, iaitu subjek sains dan subjek matematik. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan bertanya, adakah sukar murid-murid DLP ni berbanding dengan murid-murid aliran bukan DLP? Sama sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Sains dan matematik ini silibusnya sama. Cuma metod, metod PDP itu sahaja menggunakan bahasa yang berbeza. Which is kalau dual language program menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Tapi kalau murid bukan dual language, dia akan menggunakan bahasa Melayu. Itu sahaja. Silibus yang sama, DSKP ataupun pentaksirannya sama. Cuma bahasa sahaja membezakan. Okey, di peringkat menengah pula, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekiranya telah menjalani dual language program di peringkat sekolah rendah, mereka akan disalurkan ke sekolah menengah yang menawarkan kelas DLP juga. Okey, so di peringkat rendah, menengah rendah, murid-murid akan belajar sains dan matematik sama seperti sekolah rendah, sains dan matematik sahaja dalam bahasa Inggeris. Okey, sekiranya naik ke tingkatan 4, okey, dan 5, okey, ini adalah subjek-subjek yang mereka akan belajar menggunakan bahasa Inggeris. Alright, sebelum saya teruskan penerangan saya, nak tanyalah dulu tuan-tuan dan puan-puan, adakah jelas penerangan saya ni? Jelas ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Saya takut saya syok sendiri je. Okey ke penerangan saya ni? Minta respon ibu bapa. Minta Jelas, respon ibu jelas bapa juga. insyaAllah. Alright. So kalau ada, saya bukalah dulu soalan kepada ibu bapa. Kalau ada soalan nak tanya, mungkin saya perincikan dulu apa yang saya telah terangkan tadi atau kita boleh teruskan. Macam mana? Okey, saya nak tanya. Assalamualaikum. Aha, Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Aha. Macam kita ni saya anak sulung, jadi kita tak tahu program DLP ni kan. Jadi isteri saya dah daftarkan anak dibawa masuk kelas DLP ni. Jadi kita tak tahu lagi DLP ni program dia macam mana, pembelajaran macam mana ni kita baru tahu kan. Jadi tu lagi kita dah isi borang. Jadi anda kata kita nak try bincang, kalau kita nak tarik dia masuk kelas biasa balik bukan DLP boleh ke? Macam ni tuan, sebenarnya kelas DLP ni murid selected sebenarnya. Kalau murid tu berminat, kalau sebab kita tak tahu murid tu dia punya tendency, potential macam mana, maksud tuan macam tu je. Ya betul. Okey, jadi saya rasa saya cadangkan macam ni lah. Tuan boleh hantar dulu anak tuan masuk dalam kelas DLP itu. Boleh dia cuba dulu seminggu 2, rasa dulu. Saya rasa kebanyakanlah mengikut pengalaman lah. Sebab saya daripada kelas mengajar kelas DLP daripada murid tingkatan 1 lagi. Saya dulu sekolah menengah. Tapi bila saya tanya murid-murid saya, masa first time masuk masa darjah 1 tu, dia punya tendensi, potential kita tak nampak lagi. Tapi bila mak ayah aturkan anak-anak mereka salurkan kelas DLP dan mereka kata mereka nak go ahead, nak go on lah dengan kelas DLP. Rasa menyesal tak saya tanya student-student? Mereka kata tidak. Mereka rasa macam bangga sebab mereka adalah anak-anak murid yang terpilih sebenarnya. Okey, faham. Saya rasa jadi macam kalau anak saya ni pendedahan ke arah bahasa Inggeris tak ada langsung. Saya tanya pendapat puan, wajar tak saya masukkan anak saya ke kelas DLP? Okey, kalau tanya pendapat saya sarankan sangat-sangat kalau ada peluang dan tuan sis dah mendaftar untuk kelas DLP, saya rasa that is the right choice lah. Okey, tapi tengok
tengok potensial anak tuan juga. Kita boleh tengok, kita boleh observe minggu pertama, minggu kedua bila dia masuk sekolah nanti, macam mana dia Alright. punya perlakuan dia, macam mana dia punya respon dia, kita boleh tanya. InsyaAllah, Okey. kalau tak, saya rasa should be no problem. Saya rasa dia akan enjoy. Okey, alhamdulillah lah. Minta macam itulah. Ya. Okey, terima kasih Puan. Okey, sama-sama. Ada soalan lagi ke? Bagi saya dah tak ada. Mungkin orang lain kot. Okey. Okey, ada ke ibu bapa lain yang nak bertanya? Kalau tak ada, saya boleh teruskan lah ya. Baik. Puan teruskan lah. Alright, saya teruskan. Okey. Okey, kita berbalik kepada sekejap. Okey, seterusnya. Okey, tugas dan tanggungjawab PPD, saya sedang jalankan tugas saya sekarang, iaitu saya dah tatarkan program DLP ni kepada semua penyelaras DLP. So sekarang ni saya adakan sesi ini, saya menyambut baiklah cadangan daripada pihak sekolah di mana mereka ingin adakan sesi bersama dengan ibu bapa. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pihak sekolah, terutamanya kepada PKP dan juga PKM serta warga sekolah di atas inisiatif ini membuat penerangan kepada ibu bapa. Okay, so seterusnya. Okay, ini adalah sekolah-sekolah yang disenaraikan sebagai sekolah DLP di PPD Kota Baru. InsyaAllah mungkin akan bertambah lagi bilangan sekolah ini di mana sekolah rendah yang menawarkan program DLP di PPD Kota Baru ialah SK Zainab 1, Datuk Hashim, SK Ismail Petra, SK Kampung Cengal, SK Kubang Kerian 3, SK Ketereh, SK Sultan Ismail 1, SK Zainab 2 dan SRA Tengku Amalin Aisyah Putri. Manakala sekolah menengah yang menawarkan kelas DLP adalah SMS Sekolah Menengah Sains Faris Petra, Sekolah Menengah Zainab 1, SMJK Chong Cheng, SMJK Chong Hua, SMK Ismail Petra dan juga SMK Long Gafar. Okey, untuk sekolah yang telah menarik diri, dulunya mereka telah membuka kelas DLP. Tetapi sekarang ni mereka tutup. Okey, saya dengar mungkin pengarah kita nak membuka kembali kelas-kelas DLP di sekolah-sekolah ini. Namun kita mungkin keputusannya mungkin kita akan dengar selepas pembukaan sekolah inilah. Okay, so pembukaan kelas DLP bergantung kepada keupayaan sekolah. Sekejap lagi saya akan ceritakan bagaimana syarat-syarat sekolah DLP itu boleh dibuka. Baiklah. Okey, ini adalah kriteria penyertaan sekolah untuk membolehkan sesebuah sekolah tu buka kelas DLP. Kita pastikan cikgu-cikgu dia memenuhi kriteria lah, which is ibu bapa jangan bimbang. Cikgu-cikgu yang mengajar DLP itu adalah cikgu-cikgu yang memang well trained. Dan cikgu-cikgu ini biasanya adalah dalam kalangan guru-guru yang terbaik lah yang sekolah itu ada. Sebab apa? Guru-guru yang mengajar kelas DLP ini adalah guru yang content oriented, which is dari segi ilmu mereka dalam untuk mengajar sains dan matematik tu mereka sangat tinggi ilmu dan mereka juga berupaya untuk menyampaikan ilmu sains matematik tu, konten sains matematik tu dalam bahasa Inggeris. Okay, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan risau anak-anak ni mungkin tahun 1 ni mungkin belum lagi boleh baca dan menulis dengan baik. Okay. Tapi tak semestinya murid-murid tak boleh membaca di peringkat awal sebelum dia masuk ke tahun 1 ini tidak boleh menyertai kelas DLP. Okey, tidak. Tapi saya rasa pihak sekolah pun ada perancangan tersendiri, which is bila dikatakan sekolah kawalan, sekolah yang terpilih, sekolah yang di bawah seliaan JPN. Okey, so tata cara permohonan ke sekolah tersebut juga perlulah memenuhi kriteria tertentulah saya rasa. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau. Sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan belum lagi pandai membaca dan menulis dengan baik, mungkin bila masuknya program ke kelas DLP ini dengan aktiviti-aktiviti yang menarik yang dijalankan oleh guru mungkin boleh menarik minat anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan pencapaian mungkin tuan-tuan dan puan-puan
pelik lah. Program DLP ni kenapa nak mengajar sains dan matematik ni dalam bahasa Inggeris? Tak boleh ke dalam bahasa Melayu sepenuhnya? Okey, kita beri peluang sebenarnya. Okey, ada dua pilihan. Kalau mengikut tata cara biasa, biasanya murid masuk ke sekolah belajar sains dan matematik menggunakan bahasa Melayu. Tapi kita beri pilihan di mana kalau murid-murid tu nak masuk dengan belajar sains dan matematik guna bahasa Inggeris. Okay, dan apabila mereka ni masuk ke kelas ini, mereka akan dipolish dia punya potential dan mungkin mereka ini boleh lebih berjaya berbanding dengan murid-murid yang masuk kelas yang menggunakan bahasa Melayu menggunakan bahasa Melayu dalam subjek sains dan matematik. Tapi saya tidak sertifaikanlah di sini bahawasanya masuk kelas DLP certify anak tuan-tuan boleh berjaya nanti masuk ke peringkat menengah dan tertiary nanti, tidak. Ia bergantung kepada keupayaan murid masing-masing lah. Jadi sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan masuk tahun 1 ni ke kelas DLP, disalurkan ke kelas DLP tapi tidak berupaya bila menjalani pentaksiran, nampak anak tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh bawa. Okay, boleh bincang baliklah dengan pihak sekolah untuk keluarkan daripada kelas DLP. Tapi percayalah, saya yakin murid-murid yang masuk ke kelas DLP ini adalah murid-murid yang terpilih dan mereka akan survive, insya-Allah. Okay? Dan perancangan tu bergantung kepada bagaimana pengupayaan di peringkat sekolah itu. Kami di peringkat PPD sedaya upaya akan menjalankan satu hubungan yang baiklah, sinergi antara pihak sekolah dengan pihak PPD dan JPN, which is kami sentiasa berhubung untuk melihat perancangan jangka panjang dan jangka pendek di peringkat sekolah sama ada dapat dijalankan ataupun tidak. Namun program DLP ini perlukan persetujuan daripada ibu bapa. Okey, jadi PKP tidak boleh memaksa ibu bapa untuk memaksa anak mereka join kelas DLP. Okey, kelas DLP ini dibuka dan di atas persetujuan ibu bapa untuk menyalurkan anak-anak mereka kelas DLP. Tidak ada paksaan ya, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi ada cara-cara dia, iaitu sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk salurkan anak-anak ke kelas DLP, tuan-tuan dan puan-puan perlu memohon. Okey, memohon dan mengisi borang persetujuan secara bertulis. Okey, ke kelas untuk membolehkan anak tuan-tuan dan puan-puan belajar dalam kelas DLP. Alright. Seterusnya, ini adalah kriteria pemilihan guru DLP sebagaimana yang saya cakap tadi. Guru-guru memang option sains dan matematik. Dan mereka yang mengajar ini memang perlulah berpengalaman mengajar dalam mata pelajaran sains dan matematik sekurang-kurangnya 1 tahun. Tapi biasanya kalau di Kota Baru ni memang kita sedia maklumlah, guru-guru memang super senior dan sangat berpengalaman. Dan memiliki ijazah sarjana muda, diploma tak ada dah cikgu diploma sekarang ni. Biasanya cikgu ijazah dah, peringkat ijazah dah. Ataupun ijazah kedoktoran dalam bidang-bidang yang setara dengan sains dan matematik. Guru yang dikenal pasti berkeupayaan mengajar sains dan matematik ditetapkan dalam bahasa Inggeris hendaklah disahkan secara bertulis oleh PGB. PGB berhak menentukan guru mana yang sesuai untuk mengajar kelas DLP ni. Tata cara pembukaan dan pengoperasian DLP ini saya telah taklimatkan kepada penyelaras DLP. Cuma saya nak mengambil perhatian sedikit ibu bapa untuk memberi perhatian kepada penempatan murid DLP ni. Yang pertama, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin menghantar anak-anak ke kelas DLP, tuan-tuan dan puan-puan perlu memberi persetujuan penyertaan murid menggunakan borang persetujuan penyertaan murid. Lampiran borang DLP KPM pihak sekolah akan keluarkan, bukan PPD ya. Pihak sekolah akan keluarkan dan diedarkan kepada ibu bapa pada minggu pertama persekolahan. So kalau nak sahkan anak tuan-tuan dan puan-puan ni duduk dalam kelas DLP ataupun tidak, satu je cara. Yang pertama, pastikan tuan-tuan dan puan-puan isi borang persetujuan nak sertakan anak tuan-tuan dan puan-puan dalam kelas DLP. Yang kedua, tindakan daripada tuan-tuan dan puan-puan, pastikan bila anak tuan-tuan dan puan-puan masuk kelas DLP, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan menerima set buku teks untuk
Untuk sains dan matematik saja tuan-tuan dan puan-puan. Okay, untuk subjek lain sama je semua. Untuk subjek sains dan matematik, mereka murid-murid ini akan terima set buku teks dalam bahasa Inggeris. Sains dan matematik sahaja dalam bahasa Inggeris. Okey, dan PDP akan dijalankan menggunakan bahasa Inggeris. Okey, setelah tuan-tuan dan puan-puan tu setuju, okey, dan terima anak-anak tuan-puan dan puan-puan tu masuk ke dalam kelas, sekolah akan hantar surat pemakluman. Okey, anak tuan-tuan dan puan-puan ditempatkan di kelas mana, dan kelas itu adalah kelas DLP. Okey, persetujuan tu bila tuan-tuan dah setuju, sekolah akan jawab. Dia akan kata anak tuan-tuan dan puan-puan akan ditempatkan di kelas mana. Okey, sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan tidak diterima untuk masuk ke kelas DLP. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh merayu untuk masuk ke kelas DLP tu dalam minggu apabila dapat surat pemakluman daripada peringkat sekolah untuk penempatan. Boleh merayu. Okey, seterusnya penempatan di tingkatan 1 atau tingkatan 4 yang tidak pernah mengikuti kelas DLP sebenarnya tidak digalakkan lah. Okay, sebab apa? Biasanya DLP ni dia akan bermula di sekolah rendah, okay, dan akan ada kesinambungan di peringkat menengah. Tetapi kalau ibu bapa tu berminat pula di peringkat menengah nak hantar anak untuk masuk kelas DLP, okay, dia tu atas budi bicara sekolah lah, dan kita tengok juga keupayaan murid tu. Dia bersedia atau tidak untuk teruskan di peringkat menengah bagi kelas DLP. Okey, jelas ke penerangan saya ni tuan-tuan dan puan-puan? Okey ke? Okey Alright. Jelas. Okey, seterusnya boleh saya sambung sikit lagi Okey, ini adalah tindakan sekolah lah. Okey, sekolah adakan taklimat pelaksanaan. Malam ini kita dah adakan taklimat pelaksanaan kepada ibu bapa tentang DLP. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan kurang jelas tentang penerangan saya, boleh dah tanya di dalam sesi Q&A sekejap lagi. Okey, dan menerima serta memproses borang persetujuan penyertaan murid, sekolah akan terima borang dulu. Okey, dan kemudian akan maklumkan keputusan kepada ibu bapa, berjaya atau tidak. Okey, dan akan ditempatkan dalam kelas mana dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh akhir penerimaan borang. Selepas seminggu terima borang persetujuan, sekolah kena bagi feedback kepada ibu bapa dah. Okey, sama ada anak-anak tu diterima atau tidak untuk masuk ke kelas. Okey, membuka kelas sekiranya bilangan murid mencapai sekurang-kurangnya 15 orang. Okey, kalau contohnya cikgu terima 14, bolehlah nak keping-keping lagi untuk buka kelas DLP untuk memastikan 15 orang. Kelas DLP ni perlu dibuka sekiranya mendapat persetujuan daripada ibu bapa, sokongan daripada murid-murid yang nak menyertai sekiranya dah capai 15. Kurang daripada itu kita boleh keping-keping lah sikit kalau kurang sikit. Tapi kalau ada 3 orang je, tak bolehlah nak buka kelas DLP. Tidak layak lah untuk membuka kelas DLP. Dan sekolah hendaklah memaklumkan status pelaksanaan DLP itu kepada PPD dan juga JPN. So saya sebenarnya telah buat sesi libat urus bersama dengan penyelaras DLP sekolah DLP dalam PPD Kota Baru, dan saya dah dapat data. Okey, sekolah mana yang sedang meneruskan program DLP dan sekolah mana yang dalam proses nak menutup. Tapi so far setakat ini tidak ada lagi sekolah rendah yang layak untuk tutup kelas DLP. So saya rasa program DLP ni insya-Allah akan diteruskan lah. Okey. Sekiranya terdapat kes rayuan permohonan dan permohonan baru daripada ibu bapa penjaga, sekolah hendaklah membuat pertimbangan. Okey, sekolah tidaklah boleh menolak permohonan tanpa asas lah. Okay, dan sekolah perlu menjawab dan maklumkan kepada ibu bapa dalam tempoh 3 hari bekerja daripada tarikh rayuan diterima. Okey, seterusnya sekolah akan lengkapkan borang kesediaan. Untuk borang ini, data ini saya telah terimalah dari peringkat sekolah kepada PPD dan akan dihantar ke peringkat JPN dari semasa ke semasa apabila kutipan data diarahkan. Okey, ini di bahagian saya lah. Okey, ini pun bahagian saya. Alright, so mungkin tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan berada di aliran DLP di peringkat sekolah rendah, nak bertukar, contohnya nak transfer ke sekolah lain.
Okay, biasanya murid-murid DLP ni digalakkan untuk ke sekolah baharu dan mendaftar sebagai murid di kelas DLP di sekolah yang ada kelas DLP. Okay, maksudnya gini. Sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan adalah murid DLP, nak tukar sekolah, kita tukar sekolah ke kelas DLP. Ke sekolah yang menawarkan DLP. Tapi sekiranya kehendak murid tu sendiri tak nak masuk kelas DLP lagi dah, nak pergi ke sekolah lain, okey, itu adalah atas tanggungjawab ibu bapa lah. Tapi kalau ikut garis panduan sebenarnya ialah kalau murid tu daripada kelas DLP, dia akan bertukar ke sekolah yang menawarkan DLP juga. Okey, sekiranya dia pergi ke sekolah, contohnya daripada SK Ismail Petra 1, dia nak pergi ke sekolah, nak tukar ke sekolah yang bukan DLP. So, dia kena masuk ke kelas aliran PDP yang bukan DLP dah lah. Okay, alright. So, Encik Sufiq Smart ada soalan ke? Nampak ada angkat tangan tu? Ada soalan ke? Silakan Cik. Boleh unmute your mic ataupun nak tanya dekat ruangan chat pun boleh. Silakan, kau tersalah tekan. Okey, kalau ada soalan bolehlah tanya saya. Okey, saya teruskan dululah. Okey, seterusnya pengurusan pelaksanaan DLP ini adalah di bawah seliaan JPN dan PPD lah. Alright. Pelaksanaan bimbingan sokongan, tuan-tuan dan puan-puan tak payah risau. InsyaAllah program DLP ni once dimulakan di peringkat tahun 1, dia akan diteruskan sehinggalah murid itu berada di tahun 6. Okey, di peringkat sekolah rendah lah. Okey, dan murid itu akan disalurkan ke sekolah menengah yang ada DLP insyaAllah. Alright, seterusnya. Okey, untuk guru-guru yang mengajar DLP, biasanya guru-guru yang mengajar DLP ni bila dia nak mengajar murid-murid kelas DLP, dia akan menjalankan proses di mana dia akan gunakan rujukan kurikulum tu, iaitu dokumen standard kurikulum dan pentaksiran yang sama je dengan murid bukan DLP, cuma versi dia sahaja, versi bahasa Inggeris. Jangan kata silibus berbeza lah, memang silibus sama sahaja, cuma bahasa sahaja yang berbeza. Okey, dan yang kedua, cikgu tu juga akan menyediakan rancangan pengajaran tahunan dan rancangan pengajaran harian yang menjadi rujukan bila dia nak ngajar tu dalam bahasa Inggeris. Okey, subjeknya sains dan matematik tapi dalam bahasa Inggeris. Okey, pelaksanaan PDP. Okey, pelaksanaan PDP dia akan PDP akan dikendalikan dengan menggunakan bahasa Inggeris. Tapi kalau misal kata murid tu tak faham, dia tak tahu nak tanya dalam bahasa Inggeris, dia boleh bertanya dalam bahasa Melayu. Explanation tu cikgu akan sedaya upaya juga fahamkan murid. Okey, menggunakan bahasa yang difahami. Bukanlah not totally kita kata murid hak masuk kelas DLP ni totally kena catch bahasa Inggeris, itu hasrat. Totally kena catch bahasa Inggeris, totally kena jawab dalam bahasa Inggeris. Dan belajar pun kena dalam bahasa Inggeris sepenuhnya. Tidaklah, maksudnya sekiranya murid tu tidak faham apabila cikgu tu gunakan bahasa Inggeris sewaktu mengajar, cikgu tu boleh fahamkan murid dengan translate juga ke bahasa Melayu. Tak ada masalah sebenarnya. Tapi secara asasnya memang menggunakan bahasa Inggeris. Alright, seterusnya. Okey, ini dah adalah carta ahli permohonan. Sekolah mengedar borang persetujuan penyertaan murid dalam tempoh 7 hari. Cikgu PKP, hak ni selesai dah ke? Kak ni, selesai dah ke hak ni? Mana tu? Step pertama ni. Mengedar borang. Mengedar borang ni. Ya, kan ni dah edarkan, dah letak borang tu dekat. Dah ada ibu bapa yang menghantar pun. Okey, so dalam proses mengumpul lah borang persetujuan sekarang ni tak? Ya.
Okay, so sekarang ni kita di step yang kedua. So sekarang ni kemaskini maklumat kelas guru dan murid DLP dalam APDN. Yang ni akan diteruskan apabila murid tu hari pertama sekolah lah kot. Kita boleh confirmkan. Okay, dan seterusnya borang permohonan daripada sekolah, borang kesediaan sekolah yang lengkap dalam lampiran rumusan persetujuan ibu bapa ni perlu didokumenkan supaya apabila kami turun ke sekolah buat verifikasi. Selepas ni adalah semua ni supaya senang kita nak rujuk dari segi pengurusan. Okay, seterusnya. Seterusnya carta ahli permohonan ni di peringkat di peringkat seterusnya bahagian PPD akan menyemak mengesahkan kelayakan sekolah lah kalau sekiranya bila PKP kumpulkan tu cukup 15 orang pemohon ataupun lebih, kita sasarkan lebih lah sebab saya dengar tadi ada 78 orang murid telah mendaftar masuk ke sekolah ni. Tak okey lah tak ada 15 orang ni kan, malahan mungkin bila kita buat sesi ni akan ada lebih lagi lah insyaAllah. Okey, seterusnya semak dan mengesahkan kelayakan sekolah. Okey, bila sekolah tu layak, kita boleh terus operasikanlah kelas DLP itu di sekolah. Dan urusan seterusnya akan dikendalikan oleh PPD dan JPN. Okey, inilah tuan-tuan dan puan-puan borang persetujuan penyertaan murid. Saya jaminlah kalau macam tu tuan-tuan dan puan-puan mungkin telah mengisi borang ini. Okey, dan hantar kepada pihak sekolah. Seterusnya pihak sekolah akan buat rumusan dan hantar kepada kami borang kesediaan sekolah untuk membuka kelas DLP. Okey, yang ni pun saya dah terima. Okey, saya dah terima datanya. Dan seterusnya, okey, tuan-tuan dan puan-puan mungkin nak tahu sebenarnya dalam program DLP ni apa sebenarnya perbezaan dia dengan program biasa. Okey, saya sebenarnya adalah guru DLP sebelum ni. Okey, pelbagai aktiviti telah saya jalankan dan bila saya balik ke PPD Kota Baru, saya memandang sangat positif program ini untuk diteruskan bersama-sama dengan rakan-rakan guru kita di sekolah, especially cikgu-cikgu DLP Sekolah SK Ismail Petra 1 ni lah. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, SCLU pengurusan DLP bilangan 1 tahun 2024 ni saya telah jalankan. Okey, dan selepas ini cikgu-cikgu yang mengajar DLP kami di peringkat PPD akan panggil untuk buat bengkel PDP berimpak tinggi untuk memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ini ditangani oleh guru-guru yang mengajar dengan impak yang tinggi. Maksudnya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan diajar dengan PDP yang menarik, berkesan dan menyebabkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan seronok lah menghadiri kelas-kelas sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Okey, sekali-sekala saya akan turun ke sekolah, saya akan semak data macam mana murid-murid yang telah mendaftar DLP ni boleh terus ke duduk dalam kelas DLP. Okey, macam mana keupayaan murid dari semasa ke semasa kita akan nilai. Dan saya juga akan masuk melihat guru-guru yang mengajar bagi memastikan guru-guru DLP ni mengajar dengan tata cara dan juga mematuhi standard 4 kualiti pendidikan kita. Okay, seterusnya guru-guru yang saya kenal pasti memerlukan bimbingan dari segi nak mengajar dengan baik dalam kelas tu, kita akan turun bimbing dari semasa ke semasa. Okey, dari semasa ke semasa juga pihak sekolah akan sentiasa mencerap guru-guru ini bagi memastikan kualiti PDP itu disampaikan dengan lebih berkesan. Dan seterusnya kita akan kumpulkan guru-guru dan juga murid. Tahun ni kita akan libatkan murid juga untuk bersama-sama kongsikan amalan baik bersama-sama dengan murid sekolah lain, sekolah DLP untuk bersama-sama belajar untuk present. Okay, anak-anak kita ni kita tak pernah polish mereka dari segi bagaimana nak bercakap di khalayak ramai. Tapi saya yakin dengan adanya guru-guru yang terbaik, dengan bimbingan yang terbaik, dengan sumber pendidikan yang terbaik, insya-Allah kita akan dapat hasilkan murid-murid yang berprestasi tinggi ni. Dari semasa ke semasa juga kita akan jalankan dialog prestasi DLP nak melihat bagaimana pencapaian murid-murid DLP ni dan kita nak tengok perbandingan dia jugalah dengan murid-murid bukan DLP.
Okay, kalau ada netizen mengatakan bahawasanya tak payahlah masuk kelas DLP, nanti result dia tak comel. Dok, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya DLP ni satu advantage. Dan dari semasa ke semasa juga kita akan panggil penyelaras DLP ni nak kena pasti apakah masalah-masalah berbangkit supaya kita dapat selesaikan dia peringkat yang lebih di peringkat underground lah. Alright, seterusnya. Okay, itu sajalah saya rasa yang dapat saya sampaikan sedikit sebanyak bagi sesi pada malam ini. Okay, sekiranya ada sebarang masalah tuan-tuan dan puan-puan nak reach out saya, ini adalah kontak saya. Okay, saya boleh dihubungi melalui nombor telefon ataupun boleh datang berjumpa saya di pejabat. Okay, di sektor pembelajaran. Okay, saya di sektor pembelajaran PPD Kota Baru. Okay. Kelas DLP ada assessment dulu ke? Selalunya kita tidak ada assessment lah di peringkat nak pengambilan tu. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat kenal pasti anak tuan-tuan dan puan-puan boleh, insya-Allah boleh menjalani PDP dalam bahasa Inggeris, PDP Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. Okay, tuan-tuan dan puan-puan channelkanlah anak tuan-tuan dan puan-puan ke dalam kelas DLP. Dan kita boleh tengoklah, perhatikan macam mana progres anak tersebut. Okey, tuan-tuan boleh tanya cikgu-cikgu mereka bagaimana progres dalam kelas, boleh teruskan ataupun tidak. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Alright, okay, kita tengok soalan di sini. Murid-murid yang nak masuk kelas DLP ada assessment dulu ke? So far dalam garis panduan tidak ada specific assessment untuk membolehkan murid-murid itu diterima masuk atau diterima masuk ke dalam kelas DLP. No, we don't have any assessment. Okay. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan boleh bersinergi dengan pihak sekolah, okay, untuk memastikan anak-anak tuan-tuan puan-puan yang dah masuk ke kelas DLP itu boleh bawa ke tidak. Kita boleh tanya cikgu yang mengajar lah. Okay, dan boleh tanya anak itu sendiri. Adakah waktu PDP kelas DLP? Sekejap ya. Seterusnya. Adakah waktu PDP kelas DLP ni sama seperti biasa atau di luar waktu PDP? Okey, soalan yang bagus. Terima kasih Cik Ali. Okey, sekolah sebenarnya jadual sama tuan-tuan dan puan-puan. Sama. Jadual waktu sains memang dia akan belajar subjek sains seperti mana silibus subjek sains murid lain. Cuma subjek itu menggunakan bahasa Melayu, biasa instead of bahasa Melayu dia guna bahasa Inggeris. Okey, tapi dia tidak akan dijalankan di luar waktu PDP. Dalam waktu PDP murid itu akan belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Alright. Ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi ke? Okey, terima kasih kepada ibu bapa yang bertanya. Okey, Cik Jalil, ada soalan ke Cik Jalil? Silakan. Ya, kelas asing, betul. Okey, kalau murid DLP ni dia akan duduk satu kelas murid DLP sahaja. Okey, kalau murid bukan DLP dia duduk dalam kelas bukan DLP. Okey, silakan Cik Jalil. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nak tanya, tapi kalau macam kita hantar dia tuition, kalau mungkin jadi sedikit kesusahan lah nak cari tuition yang ada ajar English kan? Okey, untuk tuition. Okey, untuk tuition mungkin tuan boleh cari tuition yang mengajar kelas DLP lah. Tuition DLP lah. Sebenarnya tuan, saya memang mengajar kelas DLP sebelum ni. Saya ajar kedua-dua subjek, BM dan BI. Jadi, kelas DLP pun saya mengajar, kelas non-DLP pun saya mengajar. Anak-anak tak ada masalah sebenarnya. Kita mengajar dalam bahasa Inggeris, murid masih faham. Kita mengajar bahasa Melayu pun dia masih faham. Cuma terms sahaja kita guna bahasa Inggeris. Okay, terima kasih. Sama. Ya, sama. Okay, ada soalan lagi ke? Tak ada dah kah soalan? Ataupun, okay, Puan Zila. Silakan Puan Zila. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Puan, saya nak tanya daripada kita buat andaian sendiri kan baik kita bertanya.
andai katalah kita Hmm. tengok di kelas tahun 1 macam bila anak kita masuk kelas DLP ni, dia punya tahap penerimaan dia tu tak berapa nak bagus. Bolehkah waktu dia naik ke tahun 2 tukar ke kelas biasa? Okey, itu bergantung Contoh. kepada pihak Aha. sekolah lah. Itu bergantung kepada budi bicara pihak sekolah, perbincangan dengan pihak sekolah lah. Jadi kalau tuan masukkan dia di tahun 1, DLP dia tak boleh bawa, okay. So tuan boleh berbincang dengan pihak sekolah kalau nak keluarkan. Tapi biasanya jarang kes gitu. Biasanya murid dia duduk dalam kelas DLP ni, dia akan ada satu quorum murid-murid DLP. Okey, bagus. Cuma kita bertanya dulu. Ya. Kan? Saya tahu sebagai ibu bapa kita nak yang terbaik. Saya faham Betul. tuan. Harap anak saya boleh terus dengan kelas DLP. InsyaAllah. Saya Terima doakan. kasih. Amin. Okey, untuk sebarang pertanyaan selepas ni perlu rujuk kepada siapa selain guru di sekolah? Okey, untuk saya adalah desk officer di peringkat PPD, saya lah. Untuk segala urusan berkenaan DLP di peringkat daerah Kota Baru ni, saya yang uruskan. Okey, so nombor kontak saya dah share kepada tuan-tuan perempuan tadi. Nanti sekejap lagi saya share lagi sekali. Okey, nombor telefon saya tuan-tuan dan perempuan boleh call saya. Sekejap saya share balik screen. Okey, ni adalah nombor kontak saya. Okey, kalau nak tanya tentang DLP boleh kontak terus nombor saya yang tertera ataupun boleh reach out dengan Puan Zainu, Cikgu Zainu, penyelaras DLP SK Ismail Petra 1. Okey, Cikgu Zainu ada ke malam ni? Ada. Cikgu Zainu ada. Alhamdulillah. Okey, boleh kontak Cikgu Zainul lah. Ataupun kalau sekiranya tuan-tuan dan perempuan nak mari sekolah, boleh jumpa PKP terus dan jumpa cikgu ataupun jumpa Cikgu Zainul. Boleh ke PKP kita ke? Kak ni? Alright. Boleh. Okey, insyaAllah. Kita sedia membantu, insyaAllah. Okey, untuk sebarang pertanyaan, okey dah, saya dah jawab soal tu. Subjek sains dan matematik kelas DLP ni guna fully English ke cikgu? Okey, biasanya lah kalau ikut pengalaman saya sendiri mengajar, kita tengok keupayaan murid tu sendiri. Sekiranya kalaulah saya dulu mengajar di Kuala Lumpur, saya mengajar murid Melayu, Cina, India. Okey, jadi bila saya mengajar murid-murid di Kuala Lumpur ni, kalau saya tubik ayat satu bahasa Melayu, dia suka saya. Sebab apa? Sebab dia nak murid tu, expectation dia bila dia masuk kelas DLP, dia sendiri nak cikgu dia kecek dalam bahasa Inggeris. Itu adalah expectation murid dan apa yang berlaku di Kuala Lumpur. Jadi kita tak bolehlah ambil kes di Kuala Lumpur tu buat kelik Kota Baru. Jadi apa yang saya boleh sampaikan di sini ialah bergantung kepada anak-anak murid tu sendiri. Kalaulah cikgu tu masuk kelas DLP, nak mengajar DLP, kecek bahasa Inggeris bumar-bumar dalam kelas, anak murid tak faham ke apa satu, susah juga. Cikgu-cikgu ni insyaAllah saya yakin cikgu-cikgu DLP kita di Kota Baru ni akan kendalikan kelas DLP berdasarkan keupayaan murid dia. Bila dia dapat kenal pasti anak murid dia ni tak terlalu bagus sangat dalam bahasa Inggeris tapi still dalam kelas DLP, dia akan cuba fahamkan anak murid dia, instead of satu benda dia tak boleh terang 100% dalam bahasa Inggeris, dia cuba guna bahasa Inggeris untuk terangkan terms sahaja. In terms of explanation tu, cikgu mungkin akan explain dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, selari jugalah dengan apa kita kata objektif tadi lah, iaitu nak memberi perhatian kepada sekolah nak guna bahasa Inggeris. Okay, dan menyokong penguasaan bahasa Inggeris itu dalam PDP Sains dan Matematik. Okey, menjawab ke soalan saya kepada Cik Ali ni? Soalan Cik Ali ni saya jawab molek dah ke? Okey, Alhamdulillah. Okey, seterusnya bagaimana dengan buku teks kelas DLP? Adakah buku teks fully English atau dua bahasa? Okey, bagus juga soalan ni. Okey, kalau buku teks ni kita ada dua versi untuk sains dengan matematik. Kalau dia ada versi bahasa Inggeris belaka.
Kalau versi bahasa Melayu belaka. Dia tak ada by language dalam buku tu. Maksudnya itu kalau in terms of buku teks lah. Tapi kalau buku rujukan, kebiasaannya saya jumpa dia bahasa Inggeris atau bahasa Melayu duduk atas. Kalau soalan biasa, kalau dalam SPM sebenar, bahasa Inggeris duduk atas, bahasa Melayu duduk bawah sebagai translation. Tu kalau biasa SPM. Okay, sebab saya dulu mengajar peringkat SPM, DLP, kelas DLP. Saya dekat Kuala Lumpur saya mengajar dua-dua. Kelas DLP pun saya mengajar, kelas non-DLP pun saya mengajar. Kalau untuk SPM, murid-murid DLP akan dapat kertas soalan yang sama dengan murid bukan DLP. Jadi soalan tu ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi adil lah. Okay, untuk murid DLP biasanya dia akan jawab ke bahasa Inggeris lah. Untuk murid bukan DLP, dia akan jawab dalam bahasa Melayu. Kertas soalan sama. Alright. Kertas soalan yang sama sahaja. Cikgu tak buat dua kali lah kertas soalan tu. Kalau dulu tahun 2018, biasanya kelas DLP ni dia akan guna versi bahasa Inggeris sahaja. Kertas soalan tu tak ada translation langsung, bahasa Inggeris sahaja. Itu dulu. Tapi penambahbaikan dalam surat perkeliling Istisas ni tahun 2020 dia tambah baik. Dia kata soalan buat by language, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris disekalikan lah dalam satu booklet yang sama. Okay, beres ke Cik Ali? Alright. So, macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Rasa macam dapat belaka dah ke info tentang, jelas belaka dah ke info tentang DLP ni? Ataupun ada lagi soalan nak tanya? Okey Puan, boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Saya ni mewakili guru lah di skip 1. Persoalan yang pertama ialah murid tahun 1 yang ingin masuk ke kelas DLP. Murid ni tak boleh baca. Tak boleh baca. Bila tak boleh baca, jadi satu masalah untuk dia meneruskan pembelajaran dalam DLP. Sebab macam mana kita nak terangkan pembelajaran dalam DLP sedangkan dia baca dalam bahasa Melayu pun tak boleh, sukar. Persoalan yang pertama. Bila persoalan yang kedua, bila dah tak boleh baca, jadi sukarlah untuk guru menyampaikan terms-terms dalam matematik dan subjek sains untuk murid ni faham. Dia akan bawa dari hari ke minggu, minggu ke bulan. Sedangkan guru terpaksa teruskan pembelajaran sebab takut ketinggalan dan tidak habis topik-topik tertentu. Okey. In case gitu jadi ada murid yang akan ketinggalan. Dan kalau dulu difahamkan murid ni dah digezet dengan kelas DLP, maka tak boleh nak tukar ke kelas bahasa Melayu. Sukarlah, cikgu pun sukar, murid pun sukar, para ibu bapa pun mungkin orang kata apa, menimbulkan kegusaranlah kepada anak-anak yang tak dapat mengikuti subjek matematik dan sains dengan baik. Okey, terima kasih Puan di atas soalan itu. Okey, biasalah sejak PKP ni dikatakan, saya pun ada pengalaman sendiri juga dengan anak-anak sendiri yang sedang membesar. Okey, jadi tentang literasi dan numerasi, literasi lah murid-murid. Okey, sebenarnya sebelum apabila murid-murid tu telah menyertai kelas di peringkat pendidikan awal kanak-kanak ataupun di peringkat prasekolah, okey, diharapkan ibu bapa sudah pastilah mengharapkan supaya by the end of that session, by the end of the time tu, anak-anak mereka boleh membaca dan menulis. Menulis tu mungkin rasanya semua boleh tulis.
Okey, tapi membaca, literasi lah membaca. Okey, jadi adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa juga. Tak boleh seruh 100% lah. Okey, kemahiran membaca dan menulis perlu dipantau juga oleh ibu bapa. Okey, sekiranya ibu bapa yang dengar sesi ni pada malam ini, boleh check lah anak-anak masing-masing adakah telah menguasai kemahiran membaca dan menulis itu. Okey, tapi kalau belum lagi menguasai, saya cadangkan sewaktu cuti sekolah ini, okey, bolehlah menghantar anak-anak masing-masing ke kelas-kelas. Okey, saya pun sendiri dulu waktu anak-anak dalam PKP, anak-anak tak boleh baca dan tak boleh nulis lagi lah, tak boleh pergi sekolah, okay. Jadi kita hantar ke kelas-kelas kelas-kelas literasi. Ada. Okay, sekarang ni banyak kelas-kelas literasi ni dibuka, tapi kena berbayar lah. Okay, tuan-tuan dan perempuan boleh cari. Okay, kelas-kelas membaca untuk hantar anak-anak belajar membaca. Di Kota Baru ni pun saya ada dengan jiran-jiran saya duk cerita juga, ada dihantar kelas anak-anak membaca, belajar membaca, fonik ke, style ke apa pun ada macam-macam kelas ni. Okay, jadi berbalik kepada isu DLP tadi. Kemahiran membaca dan menulis ni kita tak boleh nak expect by right habis je murid tu preschool dia boleh terus membaca. Even ada murid learning pace dia tak sama. Jadi kita tak boleh nak kata lah, kita tak boleh nak say no. Once murid tu nak mohon ke kelas DLP, dia tak boleh baca, tak boleh nulis lagi at that time, kita tak boleh nak reject 100% gitu. Sebab peluang ini perlu diberi kepada murid-murid tersebut. Mana tahu bila dia masuk ke kelas tersebut, okay, dia boleh dengan minat, dengan pendekatan cikgu-cikgu tu mungkin dia boleh belajar dengan situasi pembelajaran yang dia alami setiap hari tu, dia boleh dapat kemahiran tu pada bila dia masuk darjah 1. Tetapi kita tak boleh, macam saya kata tadi, kita tak boleh serah 100% tanggungjawab ini kepada guru-guru. Okey, kita sebagai ibu bapa juga kita kena cubalah cari jalan untuk pastikan anak-anak kita boleh baca. Lagi-lagi kalau kita nak hantar anak kita ke kelas DLP, kita tahu bahasa pengantarnya adalah bukan mother tongue kita, bukan bahasa hak kita duk guna hari-hari lah. Okay, mungkin ataupun mungkin ibu bapa menggunakan bahasa Inggeris di rumah, that is an advantage lah. Okay, tapi walaupun gitu, tanggungjawab tu perlu dipikul bersama. Bukan tanggungjawab cikgu di sekolah sahaja, tapi tanggungjawab ibu bapa tu juga. Okay, tentang literasi ni. Tak semestinya murid tersebut tak boleh membaca dan menulis sebelum dia masuk ke kelas tahun 1 tu, dia tak boleh baca nulis, kita kata dia tak boleh baca nulis dah. Tak boleh lah kita pukul rata gitu. Mungkin tak sampai lagi pace dia untuk dapat kemahiran tersebut. Tapi untuk menidakkan peluang mereka nak masuk ke kelas DLP, kita tak boleh lah. Okay, tapi intervensi sekolah tu juga penting. Maksudnya pihak sekolah kalau dapat kena pasti murid tu belum kuasai kemahiran membaca dan menulis, okay, so dia kena buat satu intervensi untuk membantu murid-murid tersebut untuk capai kemahiran asas ini. Sebab kalau dia tak masuk kelas DLP pun, dia masuk kelas biasa pun, by right kita kena bagi juga intervensi untuk membolehkan bila dia masuk tahun 1 tu, dia boleh dah kemahiran sedikit sebanyak membaca dan menulis tersebut. Okey, menjawab ke soalan Cikgu Nuriza? Ya, ya, ya. Aha. Jawab. Maksudnya kita tak boleh nafikanlah hak murid tersebut. Kalau ibu bapa dia choose untuk hantar anak dia ke kelas DLP tapi dia belum lagi menguasai kemahiran membaca, kita boleh buat deal dengan ibu bapa tersebut. Okey, anak tuan ni boleh dah kuasai membaca menulis ke belum? Belum. Okey, tuan bolehlah kita sokong dia dengan menghantar anak mereka ke kelas membaca ataupun boleh duduk di rumah kalau tak dare. Tapi saya yakinlah kita pun ada tugas setiap hari pergi hijau. Okay, tak dare nak mengajar. Kalau dare mengajar, okay, kita ajar sendiri. Kalau tak dare, kita kita hantar kepada orang yang lebih berkepakaran untuk mengajar. Okay, kemahiran membaca dan menulis ni bukan satu benda yang penting untuk masuk kelas DLP je. Okay,
untuk masuk kelas biasa pun memang kena kuasai membaca dengan menulis. Benda yang sama saja, benda asas. Cuma untuk kata tidak, kita tak boleh terima budak ni sebab budak ni tak tahu baca, tak tahu nulis, kita risau. Murid tu tak dapat kuasai, itu kebimbangan kita. Saya yakin kalau kita berusaha, ibu bapa di sekolah, di rumah berusaha, cikgu di sekolah pun berusaha, insya-Allah murid-murid yang ketinggalan dari segi membaca dan menulis ni pun bilangan dia sikit lah. Lagipun kita ada program-program literasi yang lain di peringkat sekolah iaitu PILAN dan sebagainya. Untuk menyokong murid-murid ni supaya dapat kemahiran membaca, menulis, literasi dan numerasi tu di peringkat awal lagi bila masuk ke sekolah. Itu sajalah daripada saya, sedikit sebanyak hak saya boleh respon. Mana yang saya tak boleh respon tu, insya-Allah saya boleh tanya khabar lagi tim-tim saya di PPD tu untuk memberi respon pada masa akan datang. Okey, itu sajalah dari pihak saya. Satu lagi Puan. Aha. Andai katalah yang daftar ini 14 orang sahaja yang sanggup, para ibu bapa yang sanggup untuk memasukkan anak-anak mereka ke dalam kelas DLP, bilangannya 14 orang dan tidak ada lagi yang ingin masuk, adakah kelas diteruskan atau dibatalkan? Okey, kalau mengikut respon ini, soalan ini pernah ditanya kepada Encik Zaid, KPP kita di JPN, okey, Ketua Penolong Pengarah kita, Encik Muhammad Zaid, iaitu Ketua Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah Sains dan Matematik di Sektor Pembelajaran JPN. Okey, sekiranya ada 14, kalau kita tutup, salah kita. Sebab 14 tu memang nak masuk kelas DLP dan telah memilih, kita dah nafikan hak dia. Sedangkan program ini adalah untuk memberi peluang kepada murid-murid belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Jadi kita tak boleh simply tutup. Mungkin apa yang saya boleh sarankan ialah cikgu penyelaras DLP tu boleh hubungi kami di PPD. Okay, saya akan bawakan perkara ini di peringkat jabatan untuk diputuskan sama ada macam mana. Tapi saya tak rasa kelas itu perlu ditutup. Sekiranya nearly to 15, syarat dia 15. Dah 14 nak masuk. Tak kita nak tutup kerana sore lagi tak cukup. Jadi saya rasa benda ni perlu diperbincangkan lebih teliti lah di peringkat JPN untuk memutuskan. Saya di PPD tak boleh nak putuskan sebab mengikut garis panduan ni 15 orang, keperluan dia nak buka kelas 15 orang. Tapi kita dah capai 14. Tak boleh nak buka lagi sore sebab sore tak cukup. Biasanya perlu diteruskan lah. Mak kata Cik Zaid dalam sesi SLU bersama-sama dengan penyelaras DLP tu. Keping lah sore aja lagi. Gitulah. Okey. Satu lagi mungkin last lah ni. Okey. Bekalan buku teks tu pihak sekolah dah mohon untuk dapatkan bekalan. Kerana kita yang terakhir kelas tahun 6. Jadi buku sini dimulai dengan tahun 1 balik lah sekiranya kelas tu diwujudkan. Itu untuk dari segi bekalan buku teks. Dari segi keperluan guru pula. Minta pihak jabatan lah. Kalau sekiranya kelas sekolah Ismail Petra 1 ni ada kelas DLP, kami pihak sekolah berharap agar guru di sekolah-sekolah yang ada kelas DLP ni gurunya cukup untuk guru sains dan matematik. Sebab pernah berlaku pada tahun 2018 guru pencen 10 orang pada tahun tu. Jadi tidak diganti, tak ada yang pencen ataupun yang pencen lah masa tu 10 orang. Dan adalah guru-guru matematik dan sains. Jadi tidak ada pengganti. Jadi sukarlah bagi pihak sekolah untuk meletakkan guru-guru untuk mengajar kelas DLP dan bukan kelas DLP melibatkan subjek sains dan matematik. Sebab bagi subjek ini
guru perlu guru yang betul-betul bertauliah dalam subjek ni. Guru yang tidak bertauliah sukarlah untuk nak mengajar, walaupun kita kata alah apalah sangat dah subjek matematik dan sains dalam di sekolah rendah. Tapi kalau cikgu tu tidak berkemampuan, memang tak boleh nak mengajar. Sebab silibus dia pun tinggi bagi sekolah rendah sekarang ni. Jadi pihak sekolah minta sangatlah keperluan guru untuk dua subjek ni dijaga. Dipantau oleh pihak jabatan supaya keperluan kita ni cukup. Itu saja Puan. Okey, so saya respon sikit lah sebab perkara yang cikgu utarakan ni tentang cikgu cukup ke tak cukup ni untuk sains matematik, especially kalau kelas DLP dibuka. Okey, perkara ni juga telah dibangkitkan dalam sesi libat urus kita lah yang berlangsung di SMK Zainab pada tempoh hari, di mana dihadiri oleh PKP dan juga penyelaras DLP. Alright. PKP di peringkat sekolah rendah dan penyelaras DLP penyelaras DLP lah, ada PKP yang hadir dan juga ada penyelaras DLP yang terdiri daripada guru kanan sains dan matematik di peringkat sekolah menengah. Okey, so bila kita bangkitkan isu ini tidak boleh diselesaikan di peringkat sektor. Okey, sebab sektor kita ni sektor pembelajaran yang menjalankan menjalankan tugas menyampaikan dan memperkaskan kurikulum sahaja. Okey, so untuk dari segi cikgu cukup, perbekalan guru ni dan tenaga kerja ni diuruskan oleh pihak pengurusan sekolah, di sektor pengurusan sekolah. Tapi hari tu Cik Zaid dah memutuskan dalam SLU tersebut perkara ini akan dibincangkan di peringkat JPN dengan mesyuarat akan diadakan di peringkat JPN, dipengerusikan oleh pengarah sendiri bersama-sama dengan timbalan di sektor pengurusan sekolah dan juga sektor pembelajaran. Dan saya difahamkan juga baru-baru ni saya jumpa sendiri dengan Cik Zaid di JPN, dia kata perkara ini dalam pengetahuan timbalan pengarah lah sektor pembelajaran dan mereka akan cuba perhalusi perkara ini. Okay, namun saya tak boleh lah nak royak malam ini, saya nak kata certify cikgu cukup, saya tak boleh lah sebab itu di luar daripada bidang kuasa saya lah. Cuma perkara ini telah diambil maklum, okay, dan dalam penelitian di pihak di peringkat jabatan. Itulah. Okey, tak ada dah ke soalan ke? Kau ada lagi? Ibu bapa ada lagi persoalan? Tak ada dah kot. Senyap tu tak ada dah kot. Jadi saya okay. So last word daripada saya, thank you kepada semua ibu bapa yang sudi stay sampai kepada hujung sesi ini. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua ibu bapa. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak sekolah, Puan Rosnani dan juga warga sekolah di atas undangan untuk saya menyampaikan sesi ini. Okay, terima kasih. Okay, saya doakan semoga pengurusan dual language program di SK Skip 1 ni dipermudahkan oleh Allah dan diberi kelancaran. Okay, sekiranya tidak ada sebarang masalah. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pas balik mic ini kepada Puan Pengacara Majlis. Terima kasih. Okey, majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Rosmaliza binti Cik Ibrahim atas ucapan yang telah disampaikan. Dan diharap taklimat yang disampaikan oleh Puan Rosmaliza dapat memberi sedikit info kepada para ibu bapa dan diharap ibu bapa berpuas hati. Di sini diharap para ibu bapa dapat membuat keputusan yang terbaik buat anak-anak demi masa depan mereka. Dan jika ada apa-apa persoalan, bolehlah dirujuk kepada penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1, Puan Rosnani binti Hussein. Jika masih ada persoalan yang timbul yang mungkin ingin dapat penjelasan yang lebih lanjut, InsyaAllah diharap Puan PKP boleh memberi kerjasama. Okey, saya rasa setakat itulah malam ini dan sekali lagi jutaan terima kasih kepada Puan
Rosmaliza binti Cik Ibrahim, pegawai SIC Plus Sains Matematik, Sektor Pengurusan Sekolah PPD Kota Baru, kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk bersua muka. Mungkin bersua suara. Nak tengok muka tu tak dapat. Bersua suara dengan para ibu bapa, bakal menjadi para ibu bapa tahun 1 sesi 2024-2025 dan dengan warga sekolah dengan barisan pentadbir. Terima kasih diucapkan kepada semua dan saya sudahi majlis ini dengan jazakallahu khairan katsira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan, terima kasih. Puan, boleh ke saya share nanti video ni pada parent, saya masukkan dalam YouTube ke, saya nak sharekan kepada parent lah kalau dia nak ulang balik ke macam mana ke. Boleh, insyaAllah. Terima kasih Okay. Puan, terima kasih.